Alhamdulillah, Assalamualaikum. Salam. Khabar baik, sihat. Hari ini ramai yang menderita. Oh, Maksudnya nampak ceria tapi dalaman tu banyak isu yang nak kita kupas. betul. Jadi insya-Allah nanti saya akan kongsikan kepada sidang penonton di rumah insya-Allah bersama dengan MSI pada pagi ini berkenaan dengan mereka-mereka yang bagaimana dalam keadaan menghadapi penderitaan selepas ataupun semasa ketika menghadapi masalah rumah tangga insya-Allah. Okay, baik. Daripada tadi saya kongsikan di awal program tadi berkaitan dengan banyak yang menghantar mesej peribadi kepada saya ingin bertanyakan soalan kepada yang pakar sebab mungkin dah kebingungan. Situasi banyak berlaku di mana suami bekerja, isteri yang tak ada kerja ini, tak ada pendapatan dan sebagainya. Ada anak jadi takut untuk berpisah sebab lepas ni susah. Mungkin banyak benda nak fikirkan dari segi aspek keaiban, kemudian sumber rezeki, kemudian anak-anak jadi terpaksa memendam dan hidup cinta tidak ada, hanya tanggungjawab. Jadi ramai yang bertanya sampai bila nak hidup macam tu kan. Okey. Jadi alhamdulillah macam ni sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum, selamat pagi dan pertamanya saya mengambil kesempatan di Malaysia setelah 34 tahun di Malaysia, Akta Profession Guaman Syar'i telah lulus di Kabinet Dewan Rakyat semalam. Antaranya yang memberi kesan kepada saya lah. Terima kasih kepada Dr. Seri Dr. Mujahid Yusof. Okey, jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pertama apabila soalan yang ditanyakan tadi, seseorang isteri ataupun pasangan yang mana tidak bekerja dan akhirnya mendapat masalah apabila suaminya membuat masalah, tidak memberi nafkah dan sebagainya, dan dia pun tidak ada kasih sayang, Pertamanya dalam perkahwinan ni mesti ada mawaddah warahmah. Apa pula mawaddah warahmah ni? Mawaddah warahmah ni love. And kita punya rahmah ni maksudnya bukanlah rahmatan lil alamin. Sekarang ni kan tiba-tiba maksudnya rahmah ni berkasih sayang dan dalam pada masa yang sama kita ni bertoleransi, tolong menolong antara satu sama lain, hormat menghormati di antara suami dan juga isteri. Tapi bila benda ni langsung tak ada, berpecah, apa nak buat? Okey, benda ni soalan yang selalu ditanyakan kepada peguam syar'i dan juga ditanyakan kepada para mediator. Jadi apa yang perlu dilaksanakan oleh kaum ibu ataupun isteri-isteri? Sebab 75% yang menghadapi masalah ni adalah perempuan. Bukan kata lelaki tak ada, ada. Cuma saya berkongsi kepada yang pihak majoriti bagaimana. Apabila berlaku, contohnya ada 4 orang anak, kemudian dah tak bekerja, hanya mengharapkan sebelum ini bantuan nafkah daripada suami, kemudian tak dapat nafkah. Suami pula tiba-tiba hilang ataupun suami tiba-tiba terus tak nak ambil tahu dan sebagainya, hilang kasih sayang. Apa perlu dibuat? Pertamanya untuk para isteri kena mengetahui apakah hak-hak di sudut perundangan. Kadang-kadang mereka merasa takut nak bertanya dengan peguam syar'i pun jadi takut. Sebab apa? Selalu kita dalam televisyen cerita ramah kan. Apa contoh dulu kat TV3 ada kisah Jibril kan. Jibril lah tengok macam tu takut nanti sekali tanya aje dah kena RM500. Je lagi 1,000. Sudah payah. Tak ada peguam-peguam syar'i ini pun manusia juga. Mempunyai hati dan perasaan. Jadi kita pun memahami ada sebahagian rakyat Malaysia yang mana tidak semuanya berkemampuan. Jadi kita boleh menolong. Dalam pada masa yang sama kita melihat bahawa kerajaan dan juga swasta telah menyediakan infrastruktur untuk membantu para isteri untuk menghadapi apakah masalah-masalah. Itu nanti saya akan kongsikan. Sekarang macam mana mereka dibantu? Untuk di pihak kerajaan, pertama saya cerita yang free dulu. Sebab selalunya kita cerita ada 2. Pertama, mereka-mereka yang tidak berkemampuan tetapi ada masalah. Bagaimana mereka nak buat, penonton di rumah? Pertama, pergi ke mahkamah. Di mahkamah akan adanya satu unit dinamakan sebagai BSK, Biro Bantuan Sokongan Keluarga. BSK ni dia terpecah pada 3. Yang mana terpecah pada 3 ini dia kepada unit khidmat perundangan ataupun nasihat undang-undang. Keduanya unit berkenaan dengan dana amanah. Sebelum ni ada perintah mahkamah. Kemudian suaminya memang mengendahkan dia, mahkamah boleh bayarkan dulu dalam tempoh 6 bulan. Mahkamah bayarkan dulu. Contohnya setiap bulan 1,000 ataupun setiap bulan 600. Mahkamah yang bayarkan. Tapi ini pun tak ramai orang tahu. Ketiga, dalam BSK ni juga ada unit penguatkuasaan dan pelaksanaan. Apa itu penguatkuasaan dan pelaksanaan? Contohnya anak-anak, ada nafkah anak-anak yang sepatutnya dapat katalah 500 orang. Suami tu hilang lah tu, vanish.
Ataupun tiba-tiba dia beli kereta baru, motor baru dekat Instagram, why syukur kan. Tapi anak-anak dia lupa. Jadi inilah biro sokongan keluarga. Itu yang pertama. Kedua, dia juga boleh pergi Jabatan Agama untuk dapatkan kaunseling bagi mereka yang dalam tempoh perkahwinan. Itu yang free. Bagaimana pula yang seterusnya, cabang profession saya sebagai para peguam syar'i. Bertemu dengan peguam syar'i, mereka akan mendapat A to Z. Apakah yang mereka nak dari sudut perundangan dan juga hukum syarak. Kemudian sekiranya mereka bertemu, contoh macam saya, dia kena declare. Jumpa saya ni sebagai apa? As a peguam syar'i ataupun as a mediator. Maka kat situ saya akan tukarlah. Sama ada kalau peguam syar'i saya pakai songkok. Tak adalah. Maksud saya akan bertukar sama ada. Awak berlainan lah. Profession saya ketika itu sebagai mediator ataupun sebagai peguam. Baik. Baik, Cik Hafiz, sebenarnya ramai yang telah berkongsi dengan Dr. Love kita di MHI sebenarnya antara kisah mereka, dan ini antara salah satu perkongsian yang kita nak ringkasnya begini, bayangkan kalau kita berkahwin, tiba-tiba kakak ipar, abang ipar, mak mertua semua buat satu pakatan untuk memfitnah kita sampai bercerai. Dipaksa-paksa. Tapi suami memang tahulah itu difitnah, tapi mak mertua ni kata kalau kau tak ceraikan dia memang dahaka. Jadi ini satu bebanan lah kepada suami. Kita nak bacakan di sini. Dia kata, semalam saya dan suami telah hadir ke sesi kaunseling. Alhamdulillah sesi tersebut berjalan dengan lancar. Pada sesi itu saya telah bertanya kepada ustaz mengenai ibu mertua yang telah memberi kata putus pada suami sama ada memilih ibu kandung ataupun isteri. Ada penjelasan yang diberikan dan itulah dikongsikan sini, tindakan ibu mertua saya adalah salah kerana memberi pilihan seperti itu kepada suami. Ini banyak kita dengar sebenarnya. Jadi suami ini terhimpitlah sebab syurga di bawah telapak kaki ibu. Betul. Tapi sehingga terpaksa menindas syurga yang lain pula. Kalau ibu mertua bagi pilihan macam mana? Kalau mak dia bagi pilihan, kalau nak perempuan tu ke nak pilih aku, kau pilih. Jadi sedangkan ini ketidakadilan lah kepada si isteri macam mana? Saya menjawab sebagai seorang profesional peguam syar'i. Kemudian nanti baru saya cakap, saya akan menjawab sebagai seorang manusia bernama kita ada mungkin luahan daripada individu itu sendiri. Ada Puan Azlina di talian dapat kami hubungi untuk berkongsi rasa bagaimana. Di talian, Assalamualaikum. Baik, terima kasih Lina kerana berkongsi masalah. Moga menjadi iktibar juga kepada yang lain. Jadi macam mana anda melihat kemelut ini menjadi satu bebanan kepada hidup anda? Silakan. Dari segi emosi saya memang terganggu lah. Sebab sebagai seorang isteri, saya tak nak suami saya dah bersisi. Tetapi pada masa yang sama, memang saya sayang pada perkahwinan ini, tapi tersepitkan. Saya tak tahu macam mana dengan perasaan suami saya macam ni. Dengan dia yang buntu sebab sekarang ni dia tengah dah dibuang oleh keluarga. Disebabkan dia nak mempertahankan perkahwinan kami. Jadi suami sekarang ni memang dilema lah, ditekad untuk memilih Azlina ya? Ya. Jadi apa bentuk ugutan yang Sri anda terima daripada pihak mertua? Macam mana? Dia cakap nak serang saya dekat rumah, and then cakap nak buat ilmu saya sakit. Pada peringkat asalnya memang perkahwinan ni tak direstui ya daripada awal lagi? Pada awal yang okey semua. Tak ada masalah. Azlina dah ada anak-anak ke? Belum ada lagi. Belum ada lagi. Okey. Jadi dah berapa tahun kahwin ni? Kalau dapat kongsikan? Dah masuk 4 tahun. 4 tahun. Sebelumnya ada pergelutan yang besar ke dengan mak mertua? Kenapa jadi sampai macam ni? Pernah bergaduh ke? Punca dia? Tak pernah. Tak pernah? Tak pernah. Puncanya cuma saya dah terlalu lama menahan sabar. Sebab sepanjang perkahwinan saya yang tanggung semua. Dari perbelanjaan. Ada dua isu. Buat kerja rumah, memang saya seorang dia buat. Suami tak ada kerja tetap ke? Suami, dia selalu berhenti kerja. Selalu berhenti kerja. Jadi apa yang menyebabkan, mungkin dapat dikongsikan, apa yang menyebabkan mak mertua ni marah sangat kepada Azlina ni? Bila saya bagi tahu pasal suami tak solat, suami selalu berhenti kerja, macam dia backup anak dia sendiri tau.
Okey. Seolah-olah saya pula yang salah. Okey, baik. Baik. Terima kasih Cik Azlina. Kita cuba dapatkan Cik Hafiz untuk cuba mencari jalan Terima kasih. Hari ini hari jadi puan ya? Hari Hilang ini dah. hari jadi Puan Azlina ni. Azlina Ya tadi. ke? Baik, dibenci mak mertua, diugut, kemudian suami pun jenis yang tak termerambing macam mana ni? Okey, ni hadiah hari jadi saya pada Puan Azlina Faham. lah. Okey, advice. Selalu kadang-kadang advice peguam ni dia ada ni, tapi ni advice percuma. Dan pertamanya, okey, kita pergi balik pada sebab kita nampak tadi zahir. Kita tak nampak apa perbuatan dalaman dan kita tak tahu. Sebagai seorang peguam, kita fact and figure. Kita tak boleh nak dapat. Saya hanya boleh menasihati melalui apa yang saya dengar sebentar tadi. Ya. Jadi sidang menonton, apabila anda semua menghadapi masalah macam ni, pergi kepada punca masalah. Punca masalah ada apa? Punca masalah dengan suami ataupun dengan mertua. Katalah perkara tersebut jadinya disebabkan antara dia dan juga mertua. Jadi cari titik pertemuan mana yang boleh diselesaikan dengan mertua. Sama ada bergaduh ni sebab apa? Sama ada kalau kita dengar sebentar tadi, pergaduhan ni berlaku disebabkan mungkin Puan Azlina ada apa orang kata terlepas kata berkenaan kepenatan dia mencari nafkah. Dia pula Tanggung yang seseorang. maksudnya dia pula sendiri yang dalam keadaan berseorangan dalam tempoh 4 tahun, suami bertukar-tukar pekerjaan dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama mereka berdua ni berkasih sayang. Masih ada rasa cinta dan sayang. Jadi kat sini bagi saya, pertama cari punca masalah bersama dengan ibu mertua. Apabila dah cari punca masalah dengan ibu mertua, face to face bercakap. Sebab kadang-kadang ada di antara kita semua, mungkin juga dalam diri kita tanpa kita sedar. Sama ada kita ada ego ataupun kita sombong ataupun dalam pada masa yang sama kita merasakan benda tu tak perlu diperbincangkan. Pertama, break the point, please. Langkah tembok tersebut, pergi berjumpa. Bila kita nak berbuat baik, orang nak menolak, itu belakang kira. Okay, pertama, dapatkan berkonfrontasi. Konfrontasi bukan bergaduh ni. Berkonfrontasi maksudnya bertemu dan kemudian tengok apa masalah. Itu yang pertama. Tak berjaya juga. Okey, yang kedua pula. Yang kedua ini adalah tugas antara suami dan isteri. Perkara ni berlaku di antara orang muncul disebabkan oleh orang ketiga. Pertama kat situ bukanlah disebabkan hanya kerana kesalahan ibu mertua, tapi ada juga kesilapan daripada suami. Tapi bagaimana nak buat? Jadi dalam hal ni yang saya nampak adalah peranan suami disebabkan itu adalah ibu beliau. Suami pun kena menunjuk ibu. Dalam pada masa yang sama, isteri Puan Azlina tadi dah pergi berjumpa dengan ibu mertua, tak dapat. Sampai satu masa kena blok, sampai dah nak kena pukul dan sebagainya. Okey, maka kat situ ada mudarat. Jadi mudarat, siapa yang kena take action selepas ni? Suami. Suami kena take action. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dah namanya suami. Takkanlah tiba suami jadi isteri, isteri jadi suami. Okey, jadi suami yang perlu bertindak. Kalaulah kata suami pula mandom ataupun lampi, lambat pick up. Suami kan ni tapi takut dahaka dengan mak macam mana? Dia lain. Okey, Dia raka yang dengan dia mak. risau tu. Maksudnya pendekatan. Pendekatan dia. Pertama, adakah isteri dia ni seorang contoh, isteri ni bukan perempuan yang berkelakuan jahat. Okey. Kalau isterinya baik, jenis solat, jenis mencari rezeki, yang jenis elok, rupa paras, akhlak elok, hatinya elok. Berlainlah kalau isteri dia, okey, isteriku seorang JRO, Yalah. isteriku seorang pelacur jalanan, isteriku seorang penyanyi dangdut, ataupun isteriku, maksud saya penyanyi yang buat job dah pelik-pelik lah. Maksudnya yang mereka seperti itu. Jadi kalaulah ada masalah-masalah sini, kat situ kita ada satu punca masalah. Punca masalahnya balik kepada agama, baru mak mertua sayang. Tapi kalau kata macam ni, mungkin ada isu lain. Isu yang tak diceritakan juga kepada saya. Jadi nasihat saya, pertama, selesai dengan ibu mertuaku. Tak boleh selesai dengan ibu mertuaku. Peranan ini diambil oleh suami. Suami kena ambil action. Kalau juga suami dalam pada masa yang sama, konfrontasi bukanlah konfrontasi dengan musuh. Sebab itu adalah ibu dia. Pertama saya kena ingat, ibu yang pertama, tetapi isteri bukan yang kedua. Isteri duduk mana? Tengah-tengah. Kena faham-faham lah. Yang pertama tu ibu. Sebab ibu Rasulullah cakap. Tetapi dalam pada masa yang sama, nak menyelesaikan masalah ni, Puan Azlina, peranan di antara kedua belah pihak dengan suami perlu dibuat. Kalau tak dapat juga, berjumpa dengan pakar, nanti kita cerita. Sebab saya yakin dan percaya ada cerita tersembunyi yang tak diceritakan keseluruhan. Daripada situ. Saya juga percaya banyak lagi kisah yang boleh kita kongsikan.